A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kula subuh an-nadi pagi ini pada hari Ahad 10 September 2023 kita bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman untuk kita meneruskan perkongsian kuliah subuh pagi ini, iaitu kitab Tafsir Ibnu Katsir bersama beliau, dan majlis juga mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia yang dikasihi guru-guru Smart Kajang, mantan guru-guru Smart Kajang, Ustazah Nur Syam, Cikgu Hasimah Ibrahim, dan juga guru-guru yang insyaAllah mungkin akan masuk selepas ini, serta meraihkan kehadiran sahabat-sahabat sekalian, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sama ada yang berada di Malaysia atau ada di luar negara insyaAllah. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, mari sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, untuk itu seterusnya majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Lupa nak unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur ke atas Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita sama-sama meneruskan kehidupan dan kita menyambung perbincangan kita dalam tafsir juzuk amma. Dan alhamdulillah hari ini insya-Allah kepada sahabat-sahabat dan terutamanya guru-guru yang dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita akan meneruskan perbincangan dalam surah Abasa. Dalam surah Abasa, satu surah yang penting dan perkara yang banyaklah, perkara-perkara dan juga isi kandungan yang menarik yang boleh kita ambil faedah daripada surah ini. Baik, yang pertama kita membincangkan tentang latar belakang surah Abasa. Surah ini adalah surah Makkiyah dan ayatnya adalah 42 ayat. Dan surah ini dimulakan dengan peringatan kepada Nabi SAW pada hak seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW kerana perihal sahabat ini. Apa teguran Allah nanti kita sama-sama melihat. Dan surah ini juga menyebutkan tentang kemuliaan Al-Quran, dan Al-Quran ini merupakan satu peringatan kepada orang yang berakal, orang yang mentadabbur Al-Quran, dan berbincang juga tentang juhud, mujahadah ataupun juhud, iaitu keingkaran manusia dan kekufuran manusia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, serta penafian terhadap hidayah Allah. Dan surah ini menegaskan tentang hujah dan dalil atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian manusia, dan dengan melihat kepada makanan dan minumannya, dan bercakap juga tentang
perihal yang berkaitan dengan hari kiamat dan pembahagian manusia pada hari kiamat kepada dua, iaitu mereka yang bahagia dan mereka yang sengsara. Jadi nama surah ini secara nasinya ataupun secara tauqifi, surah ini diberi nama surah Abasa. Abasa ya'bisu abasan wa abasa. Maknanya abasa ni ditutup, kutiba ma baina ainaihi, maksudnya ditutup antara kedua ada satu nampak macam satu perkara yang menutup antara kedua matanya. Dan apa maksud abasa ni, macam kita kata dia berpaling, kalau kita paling daripada orang dalam keadaan benci ataupun menyampah. Maksudnya kan, kalau ada orang datang kat kita, orang tu kita suka kita jawab kan, roll eye ke macam tu lah lebih kurang. Kita abas, maknanya kita palingkan wajah kita ke ni. Jadi surah ini masyhur dengan nama surah Abasa. Okay. Dan diambil daripada ayat pertama, Abasa wa tawalla. Baik. Nama yang kedua iaitu surah As-Safarah. As-Safarah ni iaitu Al-Katabah, iaitulah para malaikat yang dikhususkan untuk mengira dan juga mencatat amalan. Okay, ini yang kedua, nama yang kedua. Dan nama yang ketiga, nama kedua ini diambil daripada ayat ke-15, bi'aidi safarah. Okay, bi'aidi safarah kiramin bararah. Okay. Dan nama ketiga disebut juga surah ini dengan nama As-Sakhah, iaitu nama sangkakala ataupun akhirat. Fa'idha ja'atis sakhah, pada ayat yang ke-33. Jadi itu nama yang pertama, kedua, ketiga, dan nama yang seterusnya juga disebut sebagai Al-A'ma, Suratul A'ma, surah orang buta. Dan ini adalah nama-nama ataupun perbahasan tentang nama surah Abasa. Baik. Surah ini adalah surah yang istimewa, dan kandungan surah ini telah pun kita bacakan, dan antara sebab surah ini turun terkandung pada ayat yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Baik, insyaAllah kita akan mula surah ini pada pagi ini. Kita akan ambil sampai kepada ayat yang ke-16. Kita akan mula membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dhakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Baik. Abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya daripada dosa. Baik. Bukan seorang daripada kalangan ulama tafsir menyebutkan bahawasanya Nabi SAW, ini latar belakang yang melatari ataupun sebab turun surah ini, diturunkan mengenai seorang lelaki ataupun seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang berkedudukan ataupun dengan Nabi ni, hubungan dia ni anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Pada ketika itu dia juga dikenali sebagai Amr bin Qais bin Zaidah.
Ini adalah pendapat yang paling masyhur dalam kitab-kitab tafsir. Pada satu hari Nabi SAW sedang sibuk dalam urusan dakwah dan berbicara kepada pembesar-pembesar Quraisy, yang mana Nabi pada ketika itu lobby lah tengah dakwah nak dia masuk Islam. Bila Nabi tengah slow talk masa tu kan, kita biasanya kita cakap dengan orang-orang yang besar macam Tok Rek kan, dia biasa jumpa orang besar-besar. Macam mana cara kita bercakap? Kita macam ni projek kita. Dia punya macam tu lah, nak sembang projek, mana sembang degor-degor, bukan sembang kedai kopi kan. Cerita tu kita memang sedang bercakap dengan satu benda yang serius. Kalau orang nampak benda tu, kalau orang biasa, orang yang boleh nampak, orang yang boleh nampak, dia akan cakap, dia akan tahu keadaan itu, maknanya Nabi SAW sedang berbicara dengan seorang yang penting, maka dia akan ada sedikit hesitation untuk datang tegur ataupun jumpa pada ketika itu, sebab dia akan bagi ruang. Tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ni seorang sahabat yang buta. Dia masuk Islam lama dah. Orang buta ni dia tak nampak. Dan kebetulan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semalam saya diberi kesempatan lah, rezeki dan kesempatan untuk bersama-sama dengan Persatuan Orang Buta Malaysia buat satu aktiviti yang saya sendiri tak pernah terfikir yang saya akan buat, iaitu white water rafting. Naik water rafting, naik bot atas sungai tu kan. Yang macam konon-konon ala-ala masuk Niagara Fall tu lah, apa semua tu lah kan. Jadi buat sekali dengan orang buta, sahabat-sahabat. Orang buta ni saya dapat satu benda yang sangat penting jugalah antara pengajaran-pengajaran semalam ni. Yang pertama sekali, orang buta ni dia kepala dia masuk air dulu sebelum masuk air yang betul-betul kat sungai. Memang diorang ni banyak masuk air. Fun lah dengan diorang ni. Boleh tahan lah boleh tahan diorang punya keletah, dia punya tu. Kerana barangkali itu adalah cara untuk mereka adapt dengan kekurangan mereka, tapi dia buat kita rasa tak canggung dengan mereka lah. Boleh tahan antara benda-bendanya bila masa kita duduk dalam bilik tu, sebelum bilik tu ni tak buka lampu. Tiba-tiba buka lampu, dia orang menjerit. Dia orang semua menjerit. Dia orang kata, barulah terang sikit. Kata saya pun tanyalah dia orang, saya kata terang, maksudnya tadi antara gelap dengan terang tu ada beza, boleh rasa ke beza? Lepas tu seorang tu jujur je jawab, tak ada Ustaz, sama je rasa dia gelap je. Kita orang ni gelap je, tak adalah nampak terang pun. Maknanya dia boleh dia boleh lah joke benda tu, joke tentang keadaan diri dia. Tapi perkara yang pertama sekali yang kita boleh belajar daripada mereka ini adalah kita yang ada complete senses ni, kan, we can learn from those people that have special senses. Sebab mereka boleh mengasimilasi kekurangan mereka itu dengan mengaktifkan sense mereka yang lain. Ini satu keistimewaan, dan kita akan bincang sikit. Mungkin ayat pertama ni pun dah panjang dah, sebab kita nak bincang tentang bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang buta. Sahabat Nabi ni ramai yang buta, ramai yang cacat, ramai yang itu di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Jadi Nabi menunjukkan satu keprihatinan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak mengangkat dan mengajar kita satu insight yang penting, iaitu keprihatinan kepada golongan yang berkelainan, kekurangan upaya, kelainan upaya, macam-macam bahasa kita dah guna dah, yang ada keistimewaan upaya mereka ini, upaya yang tertentu. Mereka ini diberi satu layanan yang istimewa di dalam Al-Quran bila mana Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad. Sebab Abdullah bin Ummi Maktum ini dia tanya tentang Nabi satu persoalan. Dia seolah-olah macam inilah, dia datang dalam keadaan tu macam Nabi tengah sibuk dengan satu event dan dia tak nampak. Dia memang tak nampak. Kalau dia nampak barangkali dia akan tahu Nabi sedang sibuk. Tapi dia tak nampak, dia main langgar je. Sama lah macam Syed buta semalam. Bila berlanggar je dia orang ni, bot dengan bot tu berlanggar, dia orang boleh cakap dekat kawan sebelah, sorry ya, tak nampak. Memang dia orang tak nampak. Dia memang banyak akal buat-buat ni kan. Jadi cerita dia
Bila dia tak nampak, lalu dia datang, dia tanya, orang dalam keadaan nak tahu. Kita pun dalam keadaan tahu, tanya tu macam nak tanya sikit je. Dia punya sikit tu 30 perkataan sekaligus dia sebut. Jadi macam itulah Abdullah datang dalam keadaan yang mendesak kepada Nabi SAW, dan pada ketika itu Nabi tak naklah Nabi bukan tak kenal dia, tapi Nabi tak naklah dia ni ganggu urusan dakwah Nabi ketika itu, supaya Nabi SAW dapatlah bercakap dengan tetamu dia daripada pembesar Quraisy itu dalam usaha dia untuk mendatangkan asbab hidayah kepada pembesar Quraisy itu. Lalu Nabi SAW masam lah. Ini adalah reaction biasa manusia. Jangan kita kata, sampai hati Nabi buat itu. Tak. Ini adalah satu pengajaran kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala sebenarnya menegur Nabi SAW. Maknanya ada kesalahan-kesalahan. Nabi tidak berdosa sama sekali. Tetapi kesilapan manusiawi boleh dilakukan. Macam biasa, silap manusia. Silap, salah yang ada dosa, silap yang tersilap manusia. Ada beza tu. Salah yang dosa ni biasanya berkaitan dengan tanggungjawab akhirat. Salah manusia biasa dia berkaitan dengan tanggungjawab ataupun tersalah potong, tersalah jahit. Itu tersalah. Benda yang boleh kita rectify, benda yang boleh kita betulkan dengan cara mungkin orang menegur ataupun dengan cara yang lain. Kalau dengan aspek di perbankan, tersalah menjalankan satu operasi sehingga menyebabkan berlakunya kecacatan dalam kepatuhan syariah. Benda tu dilihat sama ada boleh diperbaiki atau tidak, ditegur oleh pihak review dan juga audit. Lepas tu datang balik kepada penasihat akan tengok, oh ni rupanya benda ni silap kat sini. Silap kat mana? Tengoklah silap dia apa. Bukan sengaja mencari silap, tetapi silap dia kat mana? Oh, silap dekat proses ke, silap dekat orang ke, silap dekat sistem ke. Dia ada kesilapan tu. Jadi apakah kesilapan tu boleh diperbaiki ataupun tak boleh diperbaiki? Ada cara dia. Boleh baiki, ada caranya. Maka silap manusia ni benda yang boleh dibaiki. Maka pentingnya untuk kita menegur kesilapan manusia. Menegur kesilapan dengan hajat dan niat untuk dibaiki kesilapan itu. Lalu dia bermuka masam dan memalingkan wajah Nabi SAW yang mulia itu daripadanya, hanya kerana Nabi sedang sibuk melayani tetamu dari Quraisy itu. Maka Allah turunkan firman yang mengatakan, menceritakan tentang Nabi Muhammad. Nabi tahu terus itu pasal dia. Abasa wa tawalla. Seolah-olah Allah kata, muka masam dan paling nampak gaya. Begitulah. Macam itulah. Abasa wa tawalla. Dia al-labibu bil isyarati yafham. Ini Ustaz Bakru, dia pandailah bab idioms dalam bahasa Arab ni. Orang-orang yang cerdik dengan isyarat sahaja dah faham dah. Orang cerdik ni dengan isyarat sahaja. Nabi tak tanya pun. Bila ayat ni turun, Nabi tanya siapa yang paling. Dia tahu dia. Dia tahu dah. Dia ada sense dah. Yang tu ni akulah ni. Allah nak tegur akulah ni. Okay. Yakni yang datang ini adalah orang buta. Ni Allah explicitly menyebut tentang al-a'ma. Okay. Penyebutan al-a'ma dalam Al-Quran ni banyak. Banyak penyebutan dalam Al-Quran, dalam konotasi-konotasi yang ada konotasi yang negatif, tapi a'ma yang disebutkan dalam konotasi negatif itu adalah orang yang kita panggil kiasan kepada orang yang tak mahu mendengar dan juga tidak mahu melihat kepada kebesaran Allah, bukan buta secara fizikal itu. Baik. Dan Nabi SAW ni bukan manusia yang bersifat begitu ya. Nabi SAW kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, kita tahu Nabi SAW bila dia bertemu dengan orang, Nabi akan berpaling seluruh badan dia. Maknanya bila dia jumpa dengan orang datang nak meet and greet dengan Nabi SAW, Nabi akan layan. Dia bukan kalau setengah-setengah kita salam, kita bagi muka saja. Salam bagi muka. Itu pun dah kira cantik dah tu kan. Betul tak? Macam contohnya orang datang sambut Tok Red. Dia kat sini
Tok Rek seorang lah boleh jadi contoh senang. Senang. Apa dia presiden. Jadi apa orang sambut presiden. Cik, Tok Rek pun salam dengan semua orang kan. Ya. Ya Datuk. Ya. Kan. Tapi kalau Nabi ni tak. Nabi ni bagi semua full body mak bagi. Macam tu. Pusing gitu. Maknanya dengan gestur badannya. Ini adalah Nabi SAW selepas daripada peristiwa inilah Nabi SAW berlakunya. Maknanya dia cakna tentang betapa pentingnya jumpa orang. Sebab apa? Sebab bila jumpa orang dengan keadaan yang begitu, memberi perhatian sepenuhnya. Sebab itu selepas daripada ayat ni, setiap kali Abdullah bin Ummi Maktum ni datang bertemu dengan Nabi, Nabi akan kata marhaban liman atabanillahu liman atabanillahu bisababi. Selamat datang kepada orang yang Tuhan telah menegurku disebabkan olehnya. Nabi berbangga dengan teguran Allah Ta'ala tu. Kan? Ini kita tak bila kita dalam organisasi orang bawahan mungkin menegur kita tentang sesuatu, kita pula mark dia. Siapa yang tegur tu? Siapa yang komen tu? Nama siapa? Kan? Buat buat questionnaire ataupun buat soal selidik bagi dekat staff. Soal selidik kepuasan staff kepada pekerja, kepada majikan ataupun ni. Siap tulis nama. Tak payahlah tulis nama. Tulis nama tu maknanya awak nak mark lah siapa yang tak puas hati dengan awak tu. Ini cara tak mengikut apa yang macam ni lah. Tak kira. Nabi SAW tak kira. Orang ni tegur, dia ditegur kerana hak si fulan. Maka dia berbangga dengan teguran Allah itu. Kita pun kena ada sikap yang samalah. Siapa datang tegur kita pun, walaupun dia tu bukan orang yang ni, tapi dia mungkin pada ketika itu dia kebenaran itu ada pada dia. Jadi bila kebenaran itu ada pada dia, maka kebenaran itu yang kita angkat. Baik. Nabi sentiasa sahaja. Bila Abdullah bin Ummi Maktum ni datang, ada apa-apa ke nak saya tolong, dan Nabi melantik dia menjadi 2 kali jadi gubernur Madinah, menggantikan Nabi sebab Nabi tak ada. Bila Nabi pergi perang, Nabi lantik dia jadi gubernur Madinah. Ini adalah satu tugasan yang besar yang diberikan, menunjukkan Nabi SAW ni memberikan kepercayaan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, dan dialah juga merupakan misi dakwah pertama, mengajar orang-orang Madinah Al-Quran bersama dengan Mus'ab bin Umair. Ini profil Abdullah bin Ummi Maktum ni lah. Dan dialah juga orang yang dinafikan, walaupun ni tapi tetap orang yang dinafikan untuk tidak turut sama solat jemaah. Sebab apa? Sebab dia minta izin, dia buta. Jadi susah dia nak pergi solat jemaah subuh. Lalu dia kata dekat Nabi SAW, boleh tak dia being excuse daripada solat jemaah. Lalu Nabi kata, atasma'un nida, kamu dengar tak azan? Kamu nak dengar? Dia kata, kalau dengar tu maknanya rumah kamu tak jauh sangat. Kamu kena datang juga. Jadi apa usaha dia buat? Dia letak tali daripada belakang masjid sampailah dekat hampir dengan rumah dia. Lalu dia pegang tali tu sampai ke masjid. Walhasil daripada itu, sehinggalah dinobatkan dia ni jadi Bilal, jadi tukang azan di Masjid Nabi waktu solat subuh. Dan kita nak tengok aspek sini, aspek agama kat sini. Bila Nabi bagi tahu tu dan dia azan subuh, sehinggalah dinobatkan kepada umat Islam, berhentilah kamu makan ketika mana bulan puasa, ketika mana kamu mendengar azan daripada Ibnu Ummi Maktum. Maknanya tugasan dia azan subuh tu, dia tak nampak pun. Dia tak nampak. Tapi dia ada sense yang mungkin barangkali kehebatan dia mengesan masuknya waktu fajar. Inilah yang masya-Allah tabarakallah, kita nak kena tengok sikit. Kemudian Nabi kata, bukalah puasa bila mana kamu mendengar Bilal yang azan. Okay. So tu timing
Timing berhenti makan, maknanya timing start puasa dan timing habis puasa. Timing start puasa bila dengar Abdullah bin Umi Maktum azan, timing berhenti puasa adalah habis puasa, buka puasa bila mana dengar Bilal bin Rabah azan. Ini menunjukkan satu perkara yang nak katakan dekat sini, Islam sebenarnya tidak memandang itu sebagai satu kelemahan. Maknanya golongan-golongan ini sepatutnya boleh nurture dia punya potential dalam tempat-tempat yang lain. Hari ni kita dengar orang buta, kita punya juara tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Budak buta. Nizar Qayyum Nizar tu. Kan? Subhanallah. Jadi suara sedap-sedap lah ketua Basker. Basker tu. Kan? Yang penyanyi tu. Jadi suara sedap-sedap. Memang ini kelebihan dalam kekurangan. Khalif Baskers, thank you. Khalif, aku nak tersebut khalifah tadi. Khalif lah, khalifah sama lah. Okay. Jadi maknanya mereka itu ada kelebihan lain yang boleh dididik, yang boleh dicungkil, dibangunkan. Maka Nabi SAW membangunkan potensi-potensi orang buta ini, bikhususi Abdullah bin Maktum ni, bukan sahaja ada potensi untuk menjadi seorang pendakwah, tetapi potensi yang lebih hebat menjadi seorang pemimpin. Nampak? Kan? Dipimpin oleh orang buta. Tapi dipimpin oleh orang buta ni pada hal-hal yang tertentu lah. Hal yang dia tak boleh nampak, jangan diikut. Contohnya, macam semalam jugalah, siap-siap buta ni. Ni Ustaz pergi depan sikit. Macam dia nampak depan tu kat mana. Kan? Dia yang nyuruh kita ke depan. Kan? Lepas tu dia cerita sambil-sambil dia berjalan tu, terang-terang sebelah tu kebun durian, bau pun bau durian. Dia boleh cakap, okey, kita sedang melalui kawasan kebun kelapa sawit. Memang tak betul langsung, ya. Jadi part tu tak payahlah percaya. Kan? Tapi ada benda-benda yang mereka ini mempunyai kelebihan. Maka kelebihan itu kita gunakan, bukan gunakan untuk manipulasi. Hari ni malang sekali. Orang guna kelemahan tu. Guna dia untuk apa? Rata-rata kita nampak kat restoran sekarang kan, jual tisu sebagainya. Walaupun nampak noble lah jual benda dan sebagainya, tapi itu sebenarnya merendahkan potensi mereka yang sepatutnya perkara ini diberi perhatian yang lebih oleh pihak kerajaan untuk memberikan satu ruang kepada mereka ini, dan mereka ni ada tempat lah. Sebab tu sebahagian besar daripada mereka yang terlibat dengan persatuan orang buta, tak kira di mana negeri sekalipun, setiap negeri ada persatuan dia, yang membangunkan potensi mereka ini. Ini adalah satu perkara yang sebenarnya diajar oleh Al-Quran dan dimurnikan kehidupannya oleh Nabi SAW. Jadi selepas daripada itu Nabi tak pernah lagi berpaling daripada golongan fakir dan tidak berlebih-lebihan dalam menyantuni golongan yang berada, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik report yang bahawa Nabi SAW selepas daripada Allah tegur ni, Nabi mengutamakan rakyat dan orang miskin, dan tidak, maknanya dia tak adalah maknanya dia memberi muka dan layanan kepada golongan miskin, dan tidak terlalu berlebihan dalam menyantuni golongan-golongan pembesar dan hartawan. Okey. Baik, au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, ataupun dia ingin mendapatkan pengajaran. Dia ingin mendapatkan pengajaran, dan pengajaran itu memberi manfaat. Sebab masa dia tanya tu, dia memang nak. Sebab itu ada dalam satu kaedah fiqhiyah menyebutkan la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajah. Tidak harus kita menangguhkan penjelasan ketika mana waktu penjelasan itu diperlukan. Waktu orang berhajat tentang penjelasan tersebut. Jadi dalam keadaan ini Allah nak menyatakan wujudnya kesamarataan dalam Islam. Sama rata. Tak kira siapa dia, maknanya siapa level pun, maka kita kena layan sama je macam orang lain, macam kita layan ini. Tapi memanglah akan ada perbezaan, of course lah.
Ya, of course lah akan ada perbezaan, akan ada kelainan dan seumpamanya. Sebab benda tu sudah menjadi norma kemanusiaan. Memang ada kelainan, tetapi bagaimana kita melayani itu dengan keadaan berlebihan ataupun bagaimana. Ini adalah satu benda yang ada orang dia tak kisah, ada orang dia tak kisah, ada orang dia kisah benda tu. Jadi kita pun susah manusia ni macam-macam perangai. Manusia ni macam-macam perangai. Semalam semua orang naik lori yang biasanya dinaiki oleh lembu dan kambing sahaja. Rasalah perasaan lembu kambing naik lori ramai-ramai kat belakang tu. Tapi sebenarnya naik lembu kambing ni dia orang ni pun tak berbunyi. Manusia ni yang berbunyi lebih banyak daripada lembu kambing. Jadi gitulah. Jadi dalam hal ni kita tahu bahawasanya orang yang datang nak bertanya itu adalah orang yang memerlukan jawapan kepada permasalahannya, dan dialah lebih aula sebab mungkin dia yang lebih berhak untuk mendengar peringatan daripada Nabi dan mengikuti peringatan itu. Sebab dia dah memang masuk Islam. Yang pembesar tadi tu belum lagi masuk Islam. Baru nak diajak. Okay? Jadi peringatan itu sudah tentu mungkin boleh ditolak oleh orang tersebut dan mungkin boleh diterima. Ada 50-50 chances. Tapi kalau Abdullah bin Maktum ni memang confirm dia nakkan kebaikan. Okey, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ni ayat ni memang bertubi-tubi Allah Taala bagi kepada Nabi, ingatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada pun orang yang merasa diri dia cukup, orang kaya itulah, pembesar itulah, kamu layan dia pula. Begitu. Dengan harapan dia mendapat petunjuk daripada kamu. Wa ma alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan pun kalau kamu tak dapat nak memberikan dia masuk kepada agama Islam. Maknanya kamu tak dapat nak bersihkan diri dia pun, tak ada pun apa-apa. There's nothing. Tak ada pun. No offense pun, wahai Muhammad. Allah Ta'ala nak apa? Bila dah tegur, tengok macam ni. Ini konsep juga. Bila dah tegur, jangan tegur-tegur lepas tu tinggalkan macam tu. Bela kawan tu. Kan? Kita lah tegur anak ke tegur siapa ke, tinggalkan dia lepas kita tegur. Tegur, itu tinggal. Dia akan ni. Kita tegur dah. Sebenarnya kita kena ada conclusion tu. Kena ada conclusion. Kita kena conclude dengan sesuatu. So yang ni conclude lah, Allah Ta'ala conclude lah. Padahal tak ada apa pun. Kalau dia tak masuk Islam pun, kamu tak ada apa-apa pun. Ni maknanya nak pujuk balik. Tadi tegur, ni pujuk balik. Pujuk balik ni dengan tujuan kita sebenarnya, ni tengok, Allah Ta'ala pun berhalus dalam kaedah menegur seorang Nabi. Apatah lagi kita ni lah, maknanya kita kena belajar ni daripada uslub dan gaya tarbiyah Al-Quran. Hebat. Artinya kamu tidak akan bertanggungjawab bila dia tak, kamu tak ada dah tanggungjawab kamu. Bila dia tak membersihkan dirinya dengan iman, tak ada dah tanggungjawab itu kepada atas diri kamu. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun orang yang datang kepada kamu dengan bersegera itu, dia ni takut dah kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia inginkan pengajaran, mendapat petunjuk. Fa anta anhu talaha, tapi kamu mengabaikan dia, kamu acuhkan dia. Jadi selepas ini Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada Rasul untuk tidak hanya mengkhususkan peringatan kepada golongan tertentu, bahkan kena sama rata antara kesemuanya. Jangan bezakan antara yang mulia dan lemah, yang miskin, yang kaya, yang merdeka dan budak, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Setelah itu Nabi SAW menganggap semuanya mempunyai keutamaan dalam dakwah. Semuanya mendapat prioriti pada hak masing-masing dalam dakwah. Kemudian Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya pada jalan yang lurus, dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah itu penuh dengan segala kebijaksanaan dan alasan yang kukuh. Jadi ini adalah conclusion daripada kisah yang berlaku kepada Nabi SAW
wasallam. Fa anta anhu talaha, dan Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya, iaitu ayat 11, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Baik, jangan sedemikian. Itu adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran Tuhan itu adalah semuanya peringatan yang datang daripada Allah. Ayat daripada 1 sampai 10 tadi itu adalah peringatan juga sama, peringatan terhadap teknik dan juga kaedah dakwah. Baik. Faman syaa'a dzakarah, bagi siapa peringatan ini ada guna. Peringatan ini berguna kepada orang yang nak mengingati Allah dalam semua urusan. Maknanya semua orang yang memang ni peringatan itu berguna kepada orang tu saja. Fi suhufin mukarramah, yang termaktub dalam suhuf, kitab-kitab yang dimuliakan, yang dimaksudkan ini secara keseluruhannya adalah Al-Quran. Marfu'atin mutahharah, diangkat dan ditinggikan serta disucikan. Kitab yang diagungkan, yakni Al-Quran, diangkat, ditinggikan, disucikan daripada hal yang kotor, penambahan dan pengurangan. Jadi kenapa bila kita sebut kitab ini diangkat, ditinggikan, lepas tu disucikan? Sebab tak ada kitab-kitab lain yang diberi keistimewaan seperti Al-Quran. Allah Ta'ala angkat Al-Quran ni, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kamilah yang menurunkan peringatan ini dan kamilah yang menjaga kredibiliti peringatan ini, yakni Al-Quran itu, dan dipelihara mahfuz min wajhain, dipelihara daripada dua bentuk, dipelihara dengan aspek dua bentuk, iaitu pertama sekali maktub, bendanya ditulis, maknanya dibukukan. Hilang yang buku ni mahfuz, ada dekat dalam ingatan orang Islam. Maknanya kita ada para hufaz Al-Quran yang menghafaz keseluruhan Al-Quran, yang insya-Allah Ta'ala dengan kekuatan hafazan itu mampu menjaga kemurnian dan kemuliaan Al-Quran. Ada satu kisah waktu pada zaman dakwah Sa'id An-Nursi, Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi, zaman dia berdakwah di Turki, waktu itu ialah waktu pemerintahan Atatürk dan sebagainya, pemerintahan sekular dan sebagainya. Maka mereka menangkap orang-orang yang hafal Quran ni, dan dia tak bagi orang Islam ada mushaf. Jadi ceritanya, lalu Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi dan juga sahabat-sahabat yang hafal Quran, mereka melarikan diri menyorok. Ada yang menyorok bila tentera tu datang, menyorok dalam almari. Tapi dalam masa mereka menyembunyikan diri itu, mereka tulis kembali Al-Quran. Setiap seorang tu dapatlah dia punya grup depa tu dapat tanggungjawab untuk salin. Orang ni salin balik juzuk satu, orang ni salin balik. Jadi dia tulis balik untuk nak jaga, untuk nak preserve mushaf itu. Jadi itu perjuangan yang sampai begitu sekali, maknanya Al-Quran ini untuk dijaga dan Allah menjanji agar dia jaga. Begitu juga ajaran-ajaran yang murni daripada agama Islam, yang mana orang hari ini kita tengok isu hadis 40 kita baru-baru ni, sebenarnya ini adalah isu ketidakfahaman. Bila mereka tidak faham tentang ajaran Islam, bila tak faham ni, dia akan memusuhi an-nas a'da'u ma jahilu. Manusia akan memusuhi benda yang dia jahil, dia tak faham, dia tak reti, dia tak tahu, dia akan memusuhi benda yang dia tak tahu. Dia akan mudah untuk menyatakan sesuatu yang against benda yang dia tak tahu. Jadi mereka tidak memahami, jadi kesianlah, kita kena berasa kesian ni adalah kesiannya, kenapa tak faham, senang je cerita dia. Dan keutuhan agama Islam sebagai agama rasmi itu sesuatu yang tidak boleh disangkal lagi dalam negara kita, bahawasanya ini adalah keutamaan yang harus diberikan dan dia harus memberi kehormatan kepada itu. Betul kita saksama dari sudut
bangsa sebagainya. Tetapi dari sudut agama, ya, kita ada keistimewaan, iaitu keistimewaan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Maka apa-apa saja ajaran, dan kita tahu bahawa, dan mereka pasti tahu bahawasanya ajaran agama Islam ni sebenarnya ajaran yang universal, tetapi oleh kerana keingkaran, oleh kerana macam-macam lah, yang terbuku dan terpaku dalam hati mereka menyebabkan mereka itu tidak faham. Jadi Al-Quran ni sesuatu yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam Al-Quran itu juga bersifat tinggi, marfu'ah, ditinggikan, mutahharah, suci. Maka kita juga perlu ada kualiti itulah. Baik, bi'aidi safarah, berada di tangan para penulis, yakni malaikat safarah yang menulis segala catatan amalan manusia, iaitu ada yang kata ini adalah malaikat. Wahab Ibnu Munabbih kata mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang menulis Al-Quran, yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Ada yang kata mereka ini adalah qurra, iaitu golongan penghafaz Al-Quran. Baik, jadi disimpulkan oleh Ibnu Jarir, pendapat yang sahih adalah pendapat yang mengatakan safarah ini merupakan malaikat yang menghubungkan antara Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluknya, dan termasuk dalam pengertian ini adalah safir, iaitu duta, orang yang menghubungkan antara kedua belah pihak. Duta-duta negara ni menghubungkan antara satu negara dengan satu yang lain menerusi perantaraan duta. Jadi safir adalah duta, ambassador, yang menghubungkan antara negara untuk tujuan kebaikan dan perdamaian. Baik, dalam sebuah syair pun ada disebutkan, ini Ibnu Katsir menyebutkan, wa ma ada'u sifarata baina qaumi wa ma amshi bi ghishin in masyaitu. Aku belum pernah mengabaikan juru runding di antara kaumku, dan aku belum pernah berjalan ke sana kemari untuk tujuan menipu. Ini satu syair lah. Bak kata orang putih pun ada dia punya ni sendiri, dia kata don't kill the messenger. Gitu kan? Kalau apa-apa pun tak suka pun perundingan tu, don't kill the messenger lah. Dia messenger je, dia penyampai je. Apa pasal yang kau nak pergi bunuh dia pula? Tak payahlah. Jadi tapi dalam dunia hari ni, mafia ke whatever ke, orang bunuh je, orang tak kira dah. Jadi that good quality dah hilang daripada peradaban manusia sebenarnya. Baik, dan ini diperkuatkan juga oleh pandangan Imam Bukhari yang mengatakan bahawasanya safarah itu adalah malaikat yang menjadi duta perdamaian di antara mereka. Dan malaikat yang menurunkan wahyu Allah dan menyampaikan kepada para rasul itu adalah merupakan tugasan yang diserupakan dengan duta yang mendamaikan antara kaum yang berselisih. Baik, kiramin bararah, mereka itu adalah golongan-golongan yang sudahlah rupa mereka itu dimuliakan, mulia, baik, elok, cantik, molek, akhlak pula tinggi, suci dan sempurna. Jadi kata Imam Ahmad, kalau itu disebutkan tentang para malaikat, pada hak para malaikat, ini juga sepatutnya menjadi kualiti dan ciri-ciri para penghafaz Al-Quran. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ini yang disebut tu. Walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Aisyah mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang baca Quran dan dia pandai membaca Al-Quran itu dihimpunkan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Adapun orang yang membacanya sedangkan dianya tak dapat nak baca dengan baik, merangkak-rangkak, berat, baginya ada 2 pahala. Cuma ini hadis ni janganlah jadi motivasi pula. Oh, kalau merangkak 2 pahala, jadi kita kekallah merangkak sampai ke sudah kan, dapat 2 pahala. Jadi ini adalah satu ini sajalah semangat supaya dua-dua lagi bagus. Apabila kita mahir membaca Al-Quran, kita akan mendapat kedudukan yang sangat tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, sekadar itu yang boleh dikongsikan. Moga-moga ada kebaikan dan
apa nama tu, perkara yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz atas perkongsian beliau sebentar tadi. Alhamdulillah kita telah diberikan kupasan surah Abasa ayat 1 hingga 16 untuk pagi ini. Dengan itu saya buka kepada sahabat-sahabat sekalian untuk mungkin ada yang ingin bertanyakan soalan atau memberikan pandangan atau perkongsian yang lain, dipersilakan. Ustaz, hari ini kita ada bersama kita ada Syekh Jufitri Johar, ada Ustazah Fatimah Nik Ismail. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah dari Kota Baru jauh-jauh hadir. Ada Ustaz Bakru, Ustazah Nur Syam, Cikgu Hasimah. Seperti biasa, Cikgu, kita beri laluan kepada Cikgu untuk membuka soalan. Dah pukul 8 pun, insyaAllah kita berikan satu atau dua soalan lah. Bagi peluang lain dulu lah Dr. Red. Ya ke? Okey. Ramai tu Kalau orang tak ada soalan, sementara tu saya ni nak soalan Ustaz. Ustaz ada cerita tadi. Oh okey. Assalamualaikum. Okey. Abang Zaki Pining, dia bukan soalan, dia bertanya khabar. Ustaz ada cerita tadi tentang sirah tu kan, yang pasal bila Ibnu Maktum tadi tu, dia tanya pasal, lebih konsennya pasal kan, kalau dia tak bagi berjemaah subuh di masjid tu kan, boleh ke tak kan? Lepas tu Rasulullah menjawab, kau dengar kan azan tu kan, so kalau dengar kena pergilah. Ustaz, itu applicable untuk kita juga ke Ustaz? Soalan tu, dia ada relationship ke dengan kita yang hari ini Ustaz? Of course. Menunjukkan bahawa jarak tersebut ke, dengar tak dengar ke, ataupun pasal zaman sekarang dah ada teknologi ni, kau kat mana pun kau tetap dengar ke? Difeel ke Ustaz? Begitulah. Jawapan dia senang. Begitulah. Baik, kita tanya, kita jawab. Itulah. Jawapan dia confirm lah kita. Lepas tu, okey. Tak ada lepas tu dah. Okey, soalan seterusnya. Soalan lughah. Fahmi Salihan, apa beza Abasa dengan Abbas? Apa beza Abasa dengan Abbas? Abbas ni dia apa nama tu, dia more related to nama yang apa nama tu, kaum ya, nama macam mana nak cakap sekejap ni soalan tahap tinggi ni. Soalan kebat orang panggil. Soalan kebat yang Fahmi bagi ni. Dia apa nama tu? Abbas beza dengan Abasa. Abasa ni dia paling, tapi Abbas ni salah satu nama daripada apa nama tu, nama-nama singa. Singa bukan singa yang mesin jahit tu. Singa lah, lion ya. Sebab dalam bahasa Arab, nama lion ni ada disebutkan di dalam kalau tak silap dalam Lisanul Arab ke dalam mana, saya tak berapa babit ingatan tu. Hampir 60 ada yang rekod 100 nama untuk singa. Okey, dia nama Asad, dia nama apa nama tu tadi itulah Abbas, dia nama macam-macam nama untuk nama singa. So dia Al-Abbas ni dia adalah nama orang Arab yang menunjukkan kepada kegarangan dan juga apa nama tu. Okey, singa ni bila kalau kita tengok PL singa ni, dia suka juga paling-paling muka ni. Dia paling muka, tapi dia bukan paling muka dalam konotasi yang negatif. Tapi dia lah tu. Dia duduk sekejap, lepas tu dia paling gitu. Dia singa kan. Ini kena tengok apa nama tu, National Geography banyak sikit. Tengok perangai singa. Jadi
daripada perangai singa tu ada nama. Jadi Abbas dia ala waznin fa'an, dalam bahasa Arab dia wazan yang mubalaghah, dia pergi maksud kepada maksud bersangatan. So Abbas ni adalah nama singa yang di antara nama-nama singa lah, antara nama-nama singa yang diberikan yang digunakan dalam adat orang Arab untuk menunjukkan kepada bukan kepada kelemahan, tetapi nak mengambil manfaat daripada kehebatan dan kekuatan serta keseriusan singa itu. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawapan tersebut. Sahabat lain, dipersilakan, kita bagi satu lagi sebelum kita menutup majlis, insya-Allah. Ustazah Fatimah ke ada? Okey, jika kalau tiada, Cikgu Hasimah dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, kalau kita lihat daripada apa tadi? Ayat surah Abasa tadi, kita dapati bahawa Nabi Muhammad SAW pun seorang Nabi, dia ada, maknanya segi kelemahan dia di situ kan, maknanya dia sifat dia tadi, sikap dia bermasangka terhadap yang sifat kemanusiaan, kita kemanusiaan tu, humanity aspect. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pula ada cara tegurannya yang sangat halus lah di situ kan, dia tidak direct, Ustaz, ya. Cuma saya tertanya-tanya di sini, adakah sikap Nabi tadi itu, adakah ia betul-betul dirancang oleh Allah untuk mendidik kita apabila berhadapan dengan sesuatu, contoh bagaimana kita nak menyantuni seseorang, ataupun memang itulah sebenarnya yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Okey. Itu saja Ustaz, terima kasih. Bila kita sebut tentang hak Al-Quran, Al-Quran ni adalah kalamullah yang memang azaliyun abadiyun, benda yang memang dah ada, ini memang azali dah ada di Lauh Mahfuz, di pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benda tu akan turun mengikut peristiwa. Ya, kita boleh kata itu adalah sebagai satu takdir yang Allah Taala tetapkan ke atas Nabi dia berdasarkan kepada apa yang ini, dan ini adalah satu perkara yang memang betul lah. Di mana-mana pun apa sahaja yang berlaku atas muka bumi ini merupakan pengaturcaraan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai kat kita dia ada dua, dia ada both. Okay, baik buruk ni dia ada dua-dua. Sebab tu kita dipertanggungjawabkan dekat akhirat esok, sebab kita ada pilihan. Okay, kalau kita pilih benda ni jadi buruk, pilih benda ni jadi baik. So bila kita pilih benda yang jadi baik ataupun buruk ni, mana-mana satu ni, dua-dua akan jadi. Dan kalau orang tu nak pilih dosa, dosa tu jadi juga. Jadi dosa tu. Tapi kalau dia pilih untuk tak buat, maka tak jadilah dosa tu. Kan? Dia ada dua aspek. Jadi kedua-duanya itu merupakan takdir Allah Ta'ala juga. Kedua-duanya. Kedua-duanya adalah takdir. Maka hal ini juga merupakan satu perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memberi pengajaran kepada umat manusia, tetapi menunjukkan sisi kemanusiaan Nabi SAW. Itu sisi kemanusiaan Nabi. Maknanya kalau kita nak kata, saya taklah nak kata silap ataupun salah pada hak Nabi ni dia maksum, tapi kita guna sisi kemanusiaan pada diri seorang Nabi. Maka sisi kemanusiaan tu adalah kesilapan. Saya bagi contohlah, waktu urusan pendebungaan kurma, pokok kurma di Madinah, Nabi kita kenapa tak buat sendiri, kenapa kita tak debungakan sendiri, tunggu haiwan ataupun lebah yang buat. Lalu sahabat lepas pada tahun tu buat sendiri. Bila buat sendiri, kebun tahun tu tak jadi. Bila tak jadi, Nabi tanya, tak jadi pula tahun ni. Kata dulu kami buatlah ikut arahan, kan? Kami buatlah ikut cadangan engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu urusan pertanian ni, aku cadang je. Kalau kamu tahu urusan tu, kamu boleh buat ikut urusan kamu. Ini nak menunjukkan bahawasanya dalam hal yang berkaitan dengan wahyu dan sebagainya. Sebab itulah dalam urusan peperangan pun, bila perang Badar yang pertama itu, bila diberi cadangan oleh sahabat untuk Nabi berkampung dan juga berkhemah di kawasan telaga
supaya mengawal sumber air, cadangan itu terus diterima, cadangan oleh Khabbab bin al-Arat. Ni apa nama tu, Nabi SAW terima terus cadangan tu. Nabi kata okey, cantik kan. Itu adalah pengalaman, sebagaimana pengalaman Salman Al-Farisi membuat parit di Parsi untuk strategi peperangan. Nabi terus terima. Sebab apa? Sebab itu adalah perkara-perkara yang boleh diperbincangkan. Perkara-perkara yang boleh bincang. Benda yang tak boleh bincang ni wahyu lah. Wahyu turun, itu wahyu lah. Tapi benda yang boleh bincang, selagi mana ada ruang perbincangan, maka Nabi buka ruang itu untuk sahabat-sahabat berbincang dan melakukan dalam pelajaran usul fiqh, sahabat-sahabat boleh melaksanakan ijtihad mereka ketika mana berada berjauhan ataupun tidak bersama-sama dengan Nabi SAW dalam peristiwa-peristiwa ataupun hal-hal yang tertentu lah. Okay, Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz, kita ada selingan sedikit untuk makluman semua sahabat sekalian dan juga guru-guru. InsyaAllah pada 14 Oktober 2023 iaitu hari Sabtu, An-Nadi Semak Kajang akan bersama Koperasi Semak Kajang juga akan mengadakan program Jom Balik Semak dan kenduri An-Nadi Jom Balik Semak 7.30 pagi hingga 1 petang. Ada acara sukan untuk dewasa dan juga acara dan kemudian kita buat majlis makan-makan kenduri An-Nadi pukul 7.30 petang 11 malam. Dan insya-Allah bila Ustaz sebut tadi pasal orang buta, kalik baskes, insya-Allah ada rezeki kita bawa kalik baskes ke Semak Kajang jika diizin olehnya, insya-Allah. Okey, itu saja dari kami iklan dan seterusnya kita serahkan kepada Fadil Ustaz Mat Husni untuk bacakan doa penutup. Mohon kawan-kawan untuk membuka kamera. Nanti jangan iklan ni. Oh ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Sorry ni sebagai iklan. Semak Kajang jadi tuan rumah daripada 29 bulan 9 sampai 12/10. Itu sebelum 14 bulan lah. Tuan rumah untuk Rabitas. Jadi kalau warga An-Nadi rasa nak buka gerai dekat masjid itu boleh saya toke gerai. Nak jual benda apa pun boleh, ke air putih ke benda apa. Hello? Tak sewa berapa dia? Kita bagi iklan tu, tengah dengar lah iklan tu. Betul, risau dengar macam orang dengar. Habis tu orang duk dengar lagi, ngepin habis tu. Duk ngepin, bukan ngepin ni. Harga kita royak sebelah, tapi nak cerita tak habis dia. Hati lu tak boleh cakap tu 29 sampai 12/10. Ada i'lanun an mahrajanun Rabi. Itu saja. Kalau ada nak buka gerai nanti kita boleh royak sebelah deh. Ustaz, berapa ya Ustaz dia punya tapak sebab saya nak announce nanti dalam nanti saya tanya semula. Okey, beres. Tak boleh saya announce saja apa-apa maknanya announce tarikh dulu nanti. Okey, baik. Tak baku dah. Okey, beres. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum kawan. Untuk kita buka kamera. Abang Mali dah sampai office dah. Ustaz Husni dipersilakan Ustaz. Jangan tahu dah lama Ustaz. Kita baca doa nak tutup dah Ustaz. Dah ingat iklan dia tahu dah harga. Bolehlah kumpul duit nak ni tak tahu lagi harga ada hujan. Okey, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم علمنا بما ينفعنا وارزقنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan, kurniakanlah kami ketaatan, kurniakanlah kepada kami saleh dalam segala amalan dan perbuatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah semua saudara kami
rakan-rakan kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami dan mereka yang berjasa kepada kami ya Allah. Selamatkanlah urusan kami di mana saja sahabat-sahabat kami berada ya Allah. Peliharalah mereka dalam keadaan kebaikan, keselamatan dan juga kerahmatan ya Allah. Jauhkanlah daripada sebarang perkara-perkara yang mendukacitakan, perkara-perkara yang bersifat musibah dan sebagainya. Semoga dengan itu kami dapat meneruskan ketaatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Ahmad Husni atas masa beliau spendkan untuk pagi ini bersama kita semua, dan juga terima kasih kepada cikgu-cikgu, ustazah, cikgu Hasimah, Ustazah Fatimah, Ustazah Nosam, Ustaz Bakru dan lain-lain, cikgu serta sahabat-sahabat sekalian, abang kakak adik-adik semua. InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan pada minggu pertama dan minggu kedua Oktober pula. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi.